Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sentiasa kita meningkatkan ketakwaan kita melalui pembacaan, melalui kajian dan majlis ilmu yang kita tuntut, dan juga melalui amalan zikir-zikir, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan pelbagai cara untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini sudah 31 Disember 2021 bersamaan dengan 26 Jumadal Ula 1443. Tajuk yang kita akan bincang iaitulah muhasabah dan perancangan akan membawa menjadi kunci kepada kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita sebagai seorang manusia yang ada awal ada akhir. Mana kita dilahirkan, kita dimatikan. Dalam perjalanan daripada lahir ke mati, ada waktu sebelum baligh, dikira waktu latihan, masih lagi diberi ruang untuk kita belajar, untuk kita berlatih. Dan pada waktu itu rufi al-qalam, diangkatnya pena, maknanya tidak ditulis kesalahan. Tetapi daripada umur balik sampai ke kita mati, ada yang 60, ada 70, ada yang kurang. Bermakna itu semua akan dimuhasabah, akan diaudit. Pada hari kiamat esok, kita akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan soalan-soalan yang biasa didengari. Dari mana ke mana? Harta yang aku beri, dari mana kamu dapat? Dan ke mana kamu infak? Kamu belanjakan? Umur yang aku beri, engkau isi dengan apa umur itu? Isi dengan ibadat, dengan kebajikan, alhamdulillah. Isi dengan lara dan maksiat, na'udzubillah. Semua kita akan dipersoalkan. La tazulu qadama 'abdin, tidak berganjak kaki di hadapan Allah sehingga ditanya dengan 4 perkara. Kalau lepas, alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, memandangkan kita berada di akhir tahun, dalam sunnah tidak ada acara sambutan awal tahun, tidak ada. Yang adanya meniru perbuatan orang kafir dengan kefahaman mereka dan agenda mereka. Bagi dia awal tahun itu ada makna tersendiri. Kita orang Islam kenapa nak memaknakan sebagaimana mereka? Oh, kita modify, dia sambut melompat, kita sambut ni. Tapi sambutan itu tidak dianjurkan oleh Islam seperti itu. Maka sebagaimana kata di para pendakwah, sepikan malam tahun baru supaya kita tidak ikut gaya hidup yang dibuat oleh orang lain. Walaupun dengan cara kita, tapi eloknya begitu. Cuma orang kata daripada duk lara, baiklah kita buat majlis yang tidak lara. Itu perkara ijtihadi. Maknanya pandangan masing-masing. Ada hujah, silakan. Tak ada hujah, duduk diam. Para jemaah sekalian, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan hendaklah sentiasa diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan bertemu Allah pada hari akhirat. Kita buat apa? Semua dicatat oleh para malaikat. Kita lupa, malaikat tak lupa. Aku tak ingat dah buat gapo. Jangan bimbang. Dalam rekod ada. Makna kita ni kalau kita tahu malaikat ada rekod, sudah pasti orang-orang ini akan berhati-hati beringat. Sebab kita tahu di hadapan kita ada pembentangan laporan sepanjang hayat. Kata di para ulama, buku rekod catatan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulisnya. Wattaqullah, Allah Ta'ala ulang sekali lagi, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Al-Qasas ayat 77. Maka para jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa semua kita akan dipersoalkan. Sekarang kalau kita tanya tuan-tuan, kenapa tak pergi masjid? Sibuk, banyak kerja, banyak tanggungjawab. Tanggungjawab kerja lah, tanggungjawab tu, tanggungjawab ni. Kenapa tak pergi majlis ilmu? Banyak tanggungjawab, tahu dia nak pergi. Semua jawapan dia banyak tanggungjawab, banyak kerja buat. Besok apabila sudah mati, kita tidak ada lagi tanggungjawab, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Sebab itulah ayat tadi kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Mu tengok, audit balik, muhasabah semula apa yang telah kita buat persiapan untuk hari akhirat. Apa yang kita buat? Tahun ni 2021, kita sambung yang tahun lepas, kita juga melalui pelbagai dugaan dan musibah yang berlaku dalam negara. Bermula daripada berbagai-bagai lah. Kalau nak tengok dari pucuk pentadbiran, satu penggal parlimen sudah 3 Perdana Menteri. Kita tidak tahu apakah akan bertukar lagi sebelum pilihan raya ini ataupun tidak. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kemudian mari wabak yang belum pernah lagi menimpa dunia, nama dia COVID-19. Ataupun nama dia coronavirus, virus corona. Mari pula lockdown. Mari pula tutup sana tutup sini. Kita nak kata apa? Sampailah penutupan masjid. Kita telah bergembira bila tengok Masjid Haram dibuka. Safnya dirapatkan bermula semalam. 30 hari bulan 12 dipenjarakan semula. Kerana ada satu virus baru, nama dia Omicron. Omicron, orang balik umrah bawa Omicron. Kita tak tahu siapa yang rancang nama itu. Apakah nama sungguh ataupun nama nak kena kau orang pergi umrah. Yang penting bagi kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang berlaku, kemudian di akhir tahun berlaku pula sahabat-sahabat kita ditimpa dengan musibah banjir, beberapa kawasan yang agak teruk. Kita di sini 2014 sudah teruk, tapi kita nampak mereka juga teruk. Kalau tidak lebih pada kita pun setaraf ataupun lebih teruk lagi. Saya tengok sahabat-sahabat saya lah di pondok-pondok yang ditimpa, ustaz-ustaz kita duk jemur kitab. Kita terkenang kepada awal tahun 2015 bagaimana kita juga telah menjemur kitab di rumah kita ini. Kita kata itulah ujian Allah Azza wa Jalla.
Timbul pula tanah runtuh. Macam-macam spekulasi, macam-macam ulasan telah berlaku. Kita kata itulah ujian Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mudah-mudah nak tuding jari, kerana kawasan ini tak sah jarak, kerana banyak maksiat. Kita kata engkau pergi tolong bantu rumah orang miskin, orang yang kena banjir dulu. Lepas pada ni kita buat majlis muhasabah. Kita tengok apa sebab berlakunya sedemikian. Waktu itu, waktu orang susah, kita pula banyak duk berkelahi berteori sana sini. Kita mengatakan bantulah mereka, buang seluk-seluk dan air-air banjir di rumah mereka. Kemudian kita boleh nak tanya khabar kenapa berlaku sedemikian. Saya sekali lagi mengucap jazakumullahu khaira, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, sama ada NGO dalam negeri kita ataupun di mana saja, yang telah berusaha memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di mana saja yang ditimpa musibah. Kita kata jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa amwalikum. Termasuklah tuan-tuan yang telah mengholorkan bantuan ini, kita mengatakan doa yang sama. Itulah sikap seorang mukmin. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin seperti satu binaan, kuat menguat satu sama lain, sehingga Nabi kita letak tangan dia, yashuddu ba'dahu ba'da. Maknanya masing-masing memperkukuhkan sama kita. Waktu kita susah, mereka datang. Waktu kita mereka susah, kita pergi. Kita kata itulah sifat seorang mukmin. Para jemaah sekalian, itu dia panggil muhasabah. Setahun yang berlalu, dan kita juga perlu membuat perancangan untuk setahun yang akan datang. 2021 pergi, sudah pasti 2022 akan datang. Sebab itu berlakunya pertukaran malam dan siang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan juga hisab, kira-kira di antara kamu. Tarikh yang kita beri untuk bayar hutang, untuk kita beri infak, untuk kita sana sini, kalau tak ada malam dengan siang, apa nak jadi tuan-tuan? Kalaulah siang sarmadan, siang je ada, penat kita. Ataupun malam je ada, siang tidak ada. Sebab itu dalam tafsir tadabbur surah Yasin pagi tadi, Allah Ta'ala sebut di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu datangnya malam. Datangnya malam itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bila datang malam, dia akan ada dua lagi tanda, malam dengan siang, akan Allah Ta'ala bawa matahari dengan bulan. Tuan-tuan boleh ikuti kelas tadabbur kita, yang tak sempat boleh tengok rakaman. Mudah-mudahan perbincangan itu boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam syurga tak ada matahari, tak ada lagi siang malam. Sebab umur dia tak berubah. Dia masuk hari ini sampai bila-bila setara ti umur dia. Tak ada dah umur 33, sekitar 30. Umur itu tak berubah dah. Tak kata 10 tahun lagi duduk dalam syurga jadi tua, naik uban, lah. Maka apabila datangnya tahun yang baru ni, di antara ilmu, dia panggil ilmu perancangan, ilmu strategi, takhtid al-mustaqbal. Setiap orang mesti ada perancangan. Kata orang nak beli baju, ukur body. Bahasa Arab kata mud rijlaka ala qadri lihafika. Ini bahasa Arab menarik. Mud rijlaka ala qadri lihafik. Holo kakimu mengikut panjang pendek kamu punya kain selimut. Kalau tidak terjolok keluar kaki sejuk. Artinya kita kena tengok, nak beli apa, tengok dengan kemampuan yang kita ada. Jangan tengok orang jiran tu, oh jiran tukar kereta, jiran tukar kapek, jiran tukar tu, kita nak tukar juga. Dia gaji banyak, kita gaji sikit. Dia bisnes besar, kita bisnes kecil, kenapa mau ikut orang? Kita ikut kemampuan. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan benda-benda mungkar yang lain. Sebagaimana kata di para pengkaji, punca berlaku rasuah kerana nak mewah. Punca orang rempuh masuk ambil benda-benda yang pelik ni sebab apa? Sebab kerana nak hidup happy macam orang lain juga. Oh, orang kereta besar, kita kereta besar. Dia pitih banyak, kita tak ada duit. Akhir sekali dia tak ada masalah, kita pergi tipu orang, kita pergi macam-macam skim yang kita masuk. Semata-mata kerana apa?
kerana nak mewah, maka inilah yang dikatakan beli baju tak ukur body. Sama ada baju besar, labuh, ataupun baju tak cukup saiz. Jadi kesimpulan ringkas kita tentang muhasabah, tentang perancangan, kita kena tengok kemampuan yang ada. Cakap terus terang dengan orang rumah, cakap terus terang dengan keluarga, minta maaf lah. Duit aset kita banyak ni je dah. Kursi meja yang ada ni alhamdulillah masih boleh diguna pakai. Comel lagi pun tak ada masalah. Kalau tak apa comel tu gosok molek-molek. Tak, beli cat baru comel lagi lah. Setahun dua ni dalam keadaan gawat begini, ekonomi baru dah nak stabil balik, nak pulih. Kan? Kita baru nak beralih ke MKN kata beralih ke fasa 4. Orang lain sudah lama, kita baru nak pergi. Saya yang pertama sekali bila dapat iklan fasa 4, yang pertama sekali nampak dalam kepala saya, meja-meja kuliah tazkirah di masjid-masjid akan berjalan balik insya-Allah. Itu dia panggil humumud dakwah. Kerisauan para pendakwah diduk fikir bagaimana umat yang lama terbiar dalam didikan, yang mencari ilmu alhamdulillah ramai. Dia tengok orang kuliah di mana live boleh tengok. Tapi majlis ilmu, majlis kelas pengajian lumpuh, sebagaimana kata dalam khutbah kita yang 2-3 minggu lepas, khutbah yang dikeluar oleh Majlis Agama, dia kata lumpuhnya masjid dengan sebab tidak ada perkara yang tersebut. Maka dalam perancangan kehidupan tuan-tuan lah, perancangan yang anak nak tekan di sini, perancangan manajemen ibadat. Sudah ada suara-suara sumbang kedengaran. Semalam ada orang tanya, dia kata majikan dia dulu sebelum PKP dia meraihkan hari Jumaat pukul 12 tak ada kerja laki-laki yang bertugas, semua dia diberi pelepasan ke masjid. Lepas PKP ni tak ada, sama je jadual laki-laki perempuan. Dia kata kenapa sepanjang tahun lepas boleh je tak pergi Jumaat, kenapa tahun ni tak boleh? Dia punya kepala sudah new normal, normalisasi sudah berlaku. Dan kita nampak masyarakat kita pun macam sudah normalisasikan oleh syaitan. Tak apa, tak pergi masjid, baru ni tak pergi, okey je. 14 minggu tak semaya Jumaat, nampak relax je. Lepas pada ni, bila diberi keizinan insya-Allah untuk rapatkan saf, mungkin ada di kalangan kita yang geli-geli pula nak duduk dekat-dekat. Tak sedap bang ketiak lah, macam-macam bang, takut COVID mari. Walahanya dia buat lepas pada semaya ni, pas gelap dia boleh jual di kedai kopi, tepek molek. Tapi waktu nak semaya takut COVID. Jadi COVID ni pandai, dia cari waktu solat je ke. Waktu lain dia tak pandai nak cari. Kita kata new normal. Normalisasi ini satu benda yang bahaya. Sebab itulah mintalah para jemaah beri kesedaran kepada anak-anak. Bawalah anak-anak pergi ke masjid yang dibenarkan oleh orang. Ada setengah masjid tak boleh lagi. Dia tak benar bawa anak. Kita kata yang tak benar sini cari tempat lain yang dibenarkan. Sebab kita bimbang new normal ini menyebabkan anak-anak kita sudah lupa masjid. Kan anak, ayah pun lupa, anak lupa. Ayah pun tak pergi juga sebab sudah terbiasa dengan kehidupan baru. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang kita mengatakan bahawa apabila mari akhir tahun, awal tahun, bagi kita orang Islam sama aja. Cuma orang panggil langkah semangat tu biar ada. Dia panggil azam baru, tahun baru. Itu bahasa orang-orang kita. Berapa hari azam tak tahu. Sebagaimana kita ni bila berlaku musim-musim, Allah Ta'ala beri pada kita beberapa musim, seperti perayaan Hari Raya Aidil Fitri, sebab nak tajdid, nak memperbaharui balik semangat. Mari pula musim haji, kemudian mari pula musim-musim lain yang kita diminta supaya mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Maka kita mengatakan banyak di hadapan kita iktibar pengajaran, tapi ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Ada yang kita tahu, ada buat tak tahu. Maka begitulah kehidupan kita tahun lepas, tahun depan, dan begitulah tahun-tahun yang akan datang. Kalau tidak dimuhasabah, setakat itu yang kita ada. Di antara perkara muhasabah yang perlu kita lihat, iaitulah al-muhasabah dalam kehidupan. Dari sudut perancangan kehidupan nak pergi ke mana. Kemudian muhasabah yang panjang, iaitulah perjalanan kita ke akhirat. Bagaimana persiapan kita, apa yang telah kita buat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, apa yang telah kita buat untuk kita bertemu dengan Allah dalam suasana yang kita tidak banyak mengabdikan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit sentuhan muhasabah ini menggerakkan hati tuan-tuan,
dan juga para pendengar sekalian untuk bermuhasabah. Banyak mana aku belajar sepanjang tahun lepas? Berapa kali aku khatam Quran pada tahun lepas? Berapa masalah agama yang telah aku belajar? Cuba kita tengok. Kalau asyik duk bilang surat beranak je, kita tak bilang CJ pengajian, contohnya lah kita kata, maka itu yang kita dapat. Kita tak ada anak, dapat cucu. Oh, tahun 2021, 5 cucu keluar. Tengok-tengok, semok-semok dalam bab ilmu, satu masalah baru pun tak belajar. Kita kata hayhat, sangat rugi. Malanglah kita. Allah bagi peluang, kita tak ambil peluang. Mudah-mudahan kita bermuhasabah sentiasa supaya kita duduk di atas landasan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Maka di saat kita menunggu berakhirnya tahun ini, yang pasti dianya akan pergi, nak ke tak nak, maka apakah muhasabah yang patut kita buat? Yang pertama, binalah strategi untuk berubah ke arah lebih baik dan positif. Bermula daripada diri sendiri. Kalau dulu kita tak baca, tak dapat ilmu, kita niat aku nak ngaji Quran biar pandai. Niat pula nak tadabbur Quran biar faham. Kita tengok pula dari sudut keluarga bagaimana. Kalau mereka juga sama dengan kita, tak faham, kita bawa mereka pada majlis ilmu supaya keadaan keluarga makin mantap. Hari ini kita tengok kepincangan dalam keluarga sebab masing-masing bawa diri. Ayah dengan cara dia, mak dengan cara dia, anak-anak pula dengan cara masing-masing. Maka rumah tangga itu menjadi sarang, tidak lagi menjadi tempat berkasih sayang. Allahu Akbar. Jadi setelah kita buat strategi, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa supaya Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk kita di dunia, untuk mengambil bekal ke akhirat. Yang kedua, pengurusan keuangan yang baik dan perbelanjaan secara berhemah akan menjamin kehidupan yang diberkati dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kita buatlah perancangan yang munasabah. Tengok akaun kita mana yang haram ditukar kepada akaun yang halal. Mana-mana perniagaan kita yang tak patuh syariah kepada patuh. Apa saja perbuatan kita yang tidak baik, kita perbaiki. Dan perniagaan-perniagaan kita yang kalaulah kita tak pernah semak, pergilah cari ustaz-ustaz kita yang boleh dalam bidang keuangan supaya kita tanya khabar, adakah apa yang saya buat ni betul tak betul. Sebenarnya banyak benda-benda yang tidak betul sebab kita rasa kita betul. Itu punca. Benda tak betul sebab kita rasa kita betul. Bila kita semak dengan orang yang tahu, banyak silap rupanya. Habis bagaimana dah 20 tahun saya berniaga, nak taubat macam mana? Kita kata alhamdulillah, Allah bagi awak kesedaran hari ini. Letak azam dan cita-cita nak taubat. Kalau mati hari ini pun insya-Allah ada cita-cita nak bertaubat. Yang kita bimbangnya mati tenganga begitu. Taubatnya tak sempat. Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Harta bertimbul-timbul yang kita cari menjadi milik orang, kita yang menanggung, dipertanggungjawabkan dalam kubur dan perjalanan yang berat. Yang ketiga, perbanyakkan muhasabah. Koreksi diri bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang dilakukan, dan kita berusaha memaksa diri untuk kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersempoh di hadapan Allah
bahawa aku ni hamba-Mu ya Allah, sekiranya Engkau tidak palingkan aku ke jalan Engkau redai, nescaya aku termasuk di kalangan hamba-Mu yang rugi. Merayu kepada Allah. Man yasduq ma'allah, siapa dia benar niatnya dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri apa yang dihajati. Tapi kalau kita sombong dengan Allah, na'udzubillah, kita bimbang kita mati tidak dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, na'udzubillah minasyaitanir rajim, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa yang membuat kejahatan maka bahaya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hambanya. Maka di akhir tahun, sebagaimana saya sebut tadi, sepikan malam tahun baru ini, jangan kita ikut budaya-budaya orang barat yang bertempik sana lompat sana sini. Kita tak perlu, sebab kita budaya Islam tidak ada sambutan tahun baru. Yang ada pun menyambut awal bulan Hijri. Bila kita tengok anak bulan, ada doa di situ, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Itu ada dalam sunnah, yang lainnya tidak ada. Baiklah para jemaah sekalian, sepi kalah malam tahun baru itu, jangan duduk, orang panggil tak payah duduk galak. Sebab apa? Sebab tidak ada faedahnya. Maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pernah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.